Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat saya bersuamuka lagi petang ni pada 5.40. InsyaAllah mudah-mudahan percakapan pendek ini akan beri sedikit banyak kebaikan untuk kita bersama. InsyaAllah hari ini saya cadang nak cakap lebih kurang 15 minit berhubung dengan tajuk selalu kita guna pakai tetapi ia berbentuk sebagai satu strategi. Itu apa yang dimaksudkan dengan eksperimen sebagai satu strategi dalam kita usaha nak meningkatkan sama ada mempertingkatkan production, mempertingkatkan kita punya pengeluaran, providing services, consultancy and whatnot. Ini merupakan satu intipati, especially dalam new era, dalam era social, era exponential organization, era yang mana kita selalu melihat banyak perubahan yang berlaku tanpa kita sedari. Ini berdasarkan kepada apa yang saya dapat lihat, perkembangan daripada Facebook, perkembangan daripada Twitter dan juga pada Amazon. Kita dapati pertumbuhan dia punya growth memang cepat. Macam Amazon tu dia consider sebagai dan juga Apple dan juga Apple, Amazon dan Airbnb. Dia merupakan sesuatu yang dia kira sebagai exponential organization. Right? Exponential organization mana pulangannya bukan peratusan tapi kali ganda. Ini daripada sudut inilah saya dapat cuba buat sikit pengulasan sebagai satu orang kata satu perbincangan yang mungkin membuka sikit pemikiran kita, sama-sama kita sejalan untuk memperbaiki, mempertingkatkan apa yang kita sedang lakukan dan insyaAllah sesuatu yang terbaru mungkin kita boleh keluarkan daripada eksperimen tadi. Jadi kalau kita pihak, mengapa kita mengatakan eksperimen itu sebagai satu strategi? Sebab mengikut apa yang saya lihat daripada Amazon, Apple dan lain-lain juga syarikat, dia mempunyai strategi yang tertentu. Misalnya kalau Apple dengan Amazon, people believe, dia percaya bahawa mendengar kepada customer tu saja tak bawa kepada pembangunan. Dia kata kalau kita depend so much on looking what they want, kurang meningkatkan. Tetapi satu cara lagi nak meningkatkan dia punya perniagaan ialah matlamat dia orang ialah memberi kepada sesuatu yang dia orang perlukan tetapi mereka tidak ketahui bahawa itu merupakan satu keperluan. Memberikan sesuatu yang mereka perlukan tetapi mereka tidak mengetahui bahawa itu merupakan satu keperluan. Itu dia punya salah satu teknik yang menyebabkan dia menggunakan experimentation. Jadi kalau kita menggunakan what they want, kita beri questionnaire extremely used, dia boleh memperkembangkan syarikat kita kepada satu peratusan sahaja. Tetapi dengan menggunakan experimentation ataupun kita buat eksperimen, mempercepatkan perkembangan sesuatu organisasi. Misalnya kita tahu Apple dia punya pulangan melalui penjualan produk. Facebook dan Twitter mereka mendapat pendapatan mereka daripada advertisement, right? Dan juga Amazon pada jualan produk. Dan daripada sinilah kita melihat maka beberapa perbezaan berlaku di dalam setiap satu strategi yang dia lakukan. Jadi ini yang saya cuba nak bincangkan supaya sedikit banyak memberi sikit new input dalam masa 15 minit. Kita pergi salah macam Uber dengan Airbnb, dia menggunakan fee. Bila kita naik Uber, kita bayar dia punya fee. Services according to distance. Dia adalah ikut time tertentu dengan harga yang tertentu. Yang ketiga, kalau Apple dia jual produk, di samping itu juga dia menggalakkan Apple dan Google, dia menggalakkan platform for apps developers untuk orang yang membenarkan aplikasi, right? Itu cara dia punya pulangan. Termasuk Netflix dia bagi fee juga, sewaan dan sebagainya. Jadi kalau kita melihat dari sini, mengapa kita memerlukan eksperimen?
terdapati bahawa dengan melakukan eksperimen, kita kena ada beberapa ciri yang menggalakkan seseorang untuk buat eksperimen. Satu, dia kena ada explore. Kita kena ada eksplorasi. Kita kena buat exploration, bagaimana untuk kita mempertingkatkan kita punya produk ataupun new ideas. Yang kedua, kita kenalah eksperimen. Jadi untuk cipta sesuatu tu dia kata mesti ada dua. Satu, kita kena buat eksplorasi. Kedua, kita nak ada eksperimen. Jadi kita pergi kepada kawasan yang di unknown atau kita the dark area. Jarang-jarang kita eksplorasikan. Jarang kita explore. Jadi dengan menjalankan sedemikian, maka eksperimen merupakan sesuatu kita lalui sebab kegagalan merupakan intipati kepada kejayaan. Dan dia buat kajian 10 eksperimen, 9 gagal, hanya satu saja saya. It's normal for success. Itu normal rate for success. Jadi, rupanya kegagalan itu merupakan langkah-langkah menuju kepada kejayaan. Dan jadi dia mengatakan bahawa kita menggalakkan kegagalan itu sebagai satu strategi untuk membina, mencari jalan, mempertingkatkan apa yang sedang kita lakukan. Begitu juga dia kata pusingan kegagalan. Pusingan kegagalan ataupun failure pivoting, dia menggalakkan untuk membuat sesuatu repetition. Macam tu juga lah kalau kita power reading, kita pakai photo reading. Kita kena baca, melatih guna harian. Eksperimen menggalakkan kita bikin sesuatu yang baru akan jadi second nature. Bila jadi second nature, maka mudah senang kita buatkan sesuatu. Yang ketiga, di samping itu juga dia menggalakkan seseorang buat sesuatu melalui kegagalan, sebab kegagalan itu merupakan satu step. Jadi soalan dia, yang ini kita akan bincang besok, macam mana kita nak buat eksperimen tu, yang tu kita akan bincang besok. Ini kita akan terang dia punya filosofi. Jadi matlamat dia ialah kita buat sesuatu nak beri satisfaction pada pelanggan. Dan di samping itu juga dia menggalakkan penciptaan platform, itu dia panggil platform ekonomi. Yang mana kita akan platform, macam mana kita akan platform? Platform tu yang misalnya kita pakai Facebook, kita pakai Twitter, Uber, ABN, Apple dan semua ni dia menggalakkan seseorang menggunakan sesuatu. Jadi Apple dia jual produk seperti kita tadi. Sedangkan Uber, ABN menggalakkan sesuatu dibayar dengan fee. Sedangkan Facebook dan Twitter dia punya pulangan pendapatan dia daripada advertisement. Jadi cara sedemikian kita lakukan, kita membantu seseorang tu untuk menuju kejayaan. Jadi inilah intipati yang saya cuba terangkan tuan-tuan dan puan-puan selama 10 minit ataupun 15 minit, iaitu kita mesti ada eksperimen. Jadi eksperimen ni kebanyakan dia jadi more or less like a pioneer, orang yang buat sesuatu itu baru. Dia keluarkan satu prototype, dia test dan dapat copyright, itu menjadikan sesuatu dia punya intellectual produk yang dikeluarkan merupakan satu hak milik dia. Jadi di sinilah tuan-tuan dan puan-puan, eksperimen is diperlukan. Misalnya kalau kita nak tarikkan kepada tourism, kalau kita tak buat eksperimen, kita tak tahu. Tourism bukan sekadar yang kita tahu sekarang, kita kena explore. Because kalau kita nak tanya apa dia want, itu sesuatu kebiasaan. Tetapi kalau kita macam saya sebut tadi, yang dimaksudkan apa yang dimaksudkan eksperimen ni tadi ialah to give people what they don't know. They don't know. Kita bagi sesuatu pada dia orang, dia tak tahu, tapi sesuatu yang memerlukan. Itulah merupakan matlamat dia. Itu menggunakan experimentation. Jadi kalau kita mengeluarkan barang-barang ataupun sebagai tarikan tourism dan sebagainya, kalau kita tak melaksanakan benda macam ni, we are going nowhere. Kita arah tengok orang buat sana, kita buat sini, arah copycat saja. Jadi kalau kita copycat saja, benda tu tak boleh berkembang. Jadi kita kena explore. Yang kedua, kalau kita nak mencipta sesuatu, baru kita boleh explore. Tujuan explore, selain pada selalu kita buat eksperimen. Benda yang saya cakap sini, dia tak jadi lagi orang kata macam convention. Tetapi kita boleh lakukan at small scale or bigger scale. Jadi kalau kita ada berkemampuan, bagi itu jugalah dengan seperti mana saya sebut tadi, kegagalan merupakan tangga kejayaan. 9 out of 10 fail, only satu berjaya. Jadi the more you make fail, the more kita buat test bagi kegagalan, the more chances kita akan dapat kejayaan. So eksperimen ialah satu strategi.
Jadi di sinilah kalau kita fikir balik tuan-tuan dan puan, kata yang saya guna ni ada quite new, but it's already in the world. Dalam dunia ni dalam tahun 1984 lagi diguna pakai, tetapi tidak di besar-besaran. Maka di sinilah apa yang dikatakan berlakunya disruption. Ini merupakan disruptive atau disruption strategy. Setakat ini saya ingat saya sampaikan sesuatu sekarang 9 minit. Benda-benda yang a bit more or less like philosophical, but it's already being done. Facebook pakai, Twitter pakai, Airbnb pakai, kemudian apa nama Amazon pakai. Jadi benda-benda macam ni diguna pakai oleh syarikat-syarikat yang telah pun dikira sebagai exponential organization. Masuklah Apple. Apple jual produk. At the same time dia provide menggalakkan orang develop aplikasi. Jadi di sinilah kalau kita nak buat sesuatu. Jadi saya rasa kalau ada tuan-tuan yang ini ada persoalan boleh tanya. Saya dah cakap lebih kurang 12 minit. Okey, saya akan cakap lagi 3 minit. Kalau tuan-tuan yang ada persoalan sila kemukakan, saya akan sudi menjawab. Cuma apa yang saya sampaikan sekarang ni sesuatu yang terbaru. Mungkin kita jangan pakai. Kalau dulu Netflix, sekarang ni banyak orang tak tengok TV lah. Komputer kadang-kadang dia pakai Netflix. Netflix ni dia murah. Everybody can use it. Okay. Setakat ini saja tuan-tuan dan puan. Itulah cakapan saya hari ini, merupakan satu konsep baru yang telah pun diguna, tapi ini saya cuba ambil yang adalah satu strategi. Dan dulu saya dah sebut dah collaboration is a strategy. But today kita cakap eksperimen merupakan satu strategi. Okey, setakat ini saja tuan-tuan dan puan. Saya ucapkan syabas, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang masuk, yang kalau sekiranya ada soalan saya boleh sambungkan lagi. Terima kasih kepada Puan Rozaine, Tuan Rozaine Saini Gian. Okey, tolong maklumkan sikit Puan Rozaine atau siapa yang ada sini, can you hear my voice? Boleh dengar ke saya punya video ni dengan jelas atau tidak? Sebab saya bercakap seorang-seorang tadi saya tak dapat tahu sama ada suara dapat dengar atau jelas atau tidak. Okey. Kalau ada apa sikit maklumat boleh membantu saya mengetahui apa yang feedback daripada peserta saya. Jadi saya menggalakkan semua. Jadi tuan-tuan dan puan jika tak ada, saya ucapkan terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.